Baiklah, dalam ayat ini para ulama tafsir menulis tentang beberapa ahdaf matlamat, kisah-kisah dalam Quran. Cara ringkasnya kita sebut, di antaranya ikhbar an tawarikh ba'dul umam. Allah Ta'ala nak cerita tentang umat-umat yang terdahulu supaya kita mengambil pengajaran. Banyaklah cerita. Nah, pengajaran itu banyak. Yang kedua juga nak cerita tentang bagaimana juhudul anbiya. Para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam telah menggembeling tenaga, mencurahkan tenaga dia untuk menyelamatkan kaum dia. Dengan dakwah dia, dengan macam-macam, kan. Yang ketiga, izhar, menzahirkan bahawa semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam satu je dakwah dia, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada hari akhirat. Ada pahala, ada dosa. Itu dakwah Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kisah-kisah ini boleh membawa kepada semangat kita. Kita dengar, oh ya, jadi semangat nak beribadat, jadi semangat nak meninggalkan maksiat. Itu dia panggil al-qissah, tu salah satu daripada unsur musyawwiq. Kita jadi semangat. Pasal itulah kita banyak cerita orang berjaya, ahli-ahli motivasi dia bawa cerita. Kadang-kadang dia pagi orang ni ahli bisnes yang sudah berjaya gini-gini, ahli-ahli maksiat yang sudah bertaubat, untuk nak beri semangat. Jadi kita berdengar cerita tamat. Yang kelima, matlamat kisah dalam Quran ini untuk nak menguatkan akidah. Bila kita dengar, kita rasa kuat, kan. Yang keenam, kisah juga telah menyatakan bahawa tugas Nabi menyampaikan. Dia tak mampu nak beri hidayah kepada orang, seperti yang telah kita nyatakan bahawa hidayah itu dua. Hidayah irsyad, itu kerja Nabi. Hidayah taufik, itu kuasa Allah. Yang ketujuh, menyatakan bahawa tabiat manusia itu begitulah. Akan berlaku pertemuan antara kafir dengan Islam. Berlawan sama. Yang kelapan, kisah juga telah menzahirkan kuasa Allah Azza wa Jalla, supaya kita yakin ada Allah. Sekarang ni kita rasa letih tahu. Kita berdoa dekat Kaabah tu, kat minta Palestin ni aman, nyetai. Atau dia habis doa di Masjid Haram, Palestin kena tembak. Macam tak ada apa-apa kita minta. Tapi kita, bila kita baca sejarah, kita nampak nabi-nabi semua mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Cuma kita belum dapat pertolongan dengan sebab kelemahan kita. Yang kesembilan, menunjukkan bahawa semua pejuang-pejuang Islam akan mendapat ta'yid, dokongan daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10, setiap kisah itu ada pengajaran yang tersendiri, berbeza setiap kisah. Contohnya, kisah Nabi Nuh, menunjukkan bahawa kaum dia tu sangat tegar dengan penyembahan berhala. Kisah kaum Ad menunjukkan bahawa kekuatan, kesombongan mereka. Puak-puak Ad ni, sebab dia besar, dia boleh buat bertubuh ni kan. Kisah kaum Lut menunjukkan kepada kerusakan fitrah manusia. Dia panggil rusak fitrah, sujud al-jinsi, hidup main jatah sama jatah. Kisah kaum Syuaib menunjukkan kepada penyakit masyarakat, nipu orang, ambil makan harta orang dengan zalim. Kisah Firaun menunjukkan keangkuhan pemimpin-pemimpin yang zalim, itu kesudahan mereka. Allahu Akbar. Maka para jemaah sekalian, kisah-kisah, setiap kisah itu ada pengajaran sendiri, ada part yang tertentu yang kita boleh ambil pengajaran. Iktibar. Dalam surah Al-Kahfi, Tuhan tunjuk berapa? Kisah Nabi Musa dengan Khidir, itu menunjukkan bahawa tawaduk dalam menuntut ilmu itu banyak. Kisah Ashabul Jannataini, kisah orang gila ke dunia. Apa lagi kisah? Kisah Zulqarnain, kisah kekuasaan. Jadi bila orang boleh kuasa, jarang orang dapat kuasa ni boleh apa? Boleh apa ni, jadi baik. Dia boleh kuasa, dia akan jadi sombong, akan jadi macam-macam. Maka yang ke-11, kisah ini boleh mengubati jiwa kita, mengambil pengajaran-pengajaran bahawa kita semua ni duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang ke-12, Nabi kita tak membaca, tak menulis, tidak mengembara, tidak travel, tidak pergi jumpa dengan pemimpin ahlul kitab, tapi dia boleh cerita kisah dahulu. Itu menunjukkan dia terima daripada Allah melalui wahyu.
Yang ke-13, semua nabi-nabi salabatul iman, kekuatan jiwa mantap. Jadi kita pendakwah jangan lemah. Prinsip yang kita pegang mesti kita jalan terus. Kalau tidak kita jadi lemah. Itulah di antara 13. Yang ke-14, berulangnya kisah-kisah dalam Quran. Tengok tadi, kisah Nabi Musa berapa kali ulang, kisah Nabi ini berapa kali ulang. Semua itu menunjukkan bahawa setiap kisah itu ada cerita yang tersendiri yang Allah nak sampaikan. Dan kita baca 2-3 surah, jumpa pula dengan Musa. Baca lagi 2-3 surah, jumpa pula dengan Fir'aun. Kisah-kisah ini supaya kita ni tak habis. Episod-episod mereka ini sentiasa berulang di dalam kepala kita. Mudah-mudahan kita selamat, insya Allah.